Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. First of all, kalau kita nak cakap pasal Bumi Syam kan, kita bercerita tentang Bumi Syam, kita tak akan lari daripada tiga negara ni. Satu adalah negara Palestin, satu Syria, dan lagi satu Cik Hajar adalah, tak silap saya, adalah Syria, Palestin dan juga Mersey, betul tak? Apa tu? Tiga Bumi Syam. Ya, oh betul. Kan. Jadi sekarang ni kalau kita nak lihat senario yang berlaku di dunia sekarang ni adalah kita tengok pada nyatanya yang selalu diuar-uarkan adalah negara Palestin. Kerajaan saya nak cakap the legit yang paling kerajaan yang paling benar adalah kerajaan Palestin lah. Kita tak boleh cakap kerajaan Israel itu adalah kerajaan yang betul. Dan juga ramai juga sebenarnya yang terlepas pandang tentang isu di Syria. Okey, bak kata apa sebenarnya yang berlaku di Syria kan? Bak kata BBC pada tahun 2016, Syria ni adalah the most beautiful and elegant city in the world. Kalau kita nak cakap the most beautiful and elegant city in the world, kita rasa macam wow, macam seronoknya berada di Syria, ataupun kita rasa macam nak melancong di Syria, nak melawat Syria kan. Biasanya kalau orang cakap the most sekarang ni kalau kita cakap the most beautiful and elegant city in the world, kalau kita nak cakap tentang negara Islam kan, kira negara Islam lah, kita selalu terbayangkan mungkin Dubai, sebab dia mempunyai pencakar langit dan mempunyai tempat peranginan yang menarik untuk dilawati. Tetapi sebenarnya pada 2016 BBC telah quote bahawasanya Syria is the most beautiful and elegant city in the world. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di Syria kan? Kita kalau cakap ya ke the most beautiful and elegant city in the world, apa yang berlaku di Syria adalah saya nak tekankan di sini tentang dua isu, iaitu isu kemanusiaan dan isu salah guna kuasa yang berlaku di Syria. Okey, pada selepas revolusi Syria 1970, Presiden Syria Hafiz al-Assad memimpin Syria selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun tu dia memimpin Syria dan dia mendapat sokongan majoriti rakyat di Syria. Dan disebabkan itu dia nak kekalkan kekuasaan dia, kekalkan kekuasaannya di Syria, maka dia mengamalkan bumi hangus. Dia mengamalkan konsep bumi hangus terhadap bandar Hama di Syria. Apa tu konsep bumi hangus kan? Yang memula mencetuskan benda tu adalah presiden dia. Ya, betul. Memulakan apa yang berlaku, salah guna kuasa, kebobrokan yang berlaku di Syria adalah presiden Syria itu sendiri. So what is bumi hangus kan? Bumi hangusnya adalah dia presiden Syria pada waktu itu, Hafiz al-Assad, menghapuskan semua pemberontak daripada Muslim Sunni, termasuklah Ikhwan di bandar Hama. Jadi kalau kita nak tengok, maksudnya dia adalah seorang yang kuku besi lah kan. Apabila kita dalam satu negara tu, kita maklum bahawa akan ada pemerintah dan pembangkang. Jadi apabila kita terlalu kita tak boleh rakyat-rakyat ni tak boleh nak menyuarakan pendapat, itu adalah satu pemerintahan kuku besi. Jadi dalam situasi yang saya namakan adalah situasi bumi hangus ini, berpuluh-puluh ribu orang
terbunuh dalam pembunuhan beramai-ramai di Hama. Jadi after 30 years of dia punya administration tu, dia digantikan dengan anaknya pula, iaitu Bashar al-Assad. Dan macam mana Bashar al-Assad ini memerintah negara dapat kepimpinan tu adalah salah satu kesalahguna kuasa. Sebab nak ikutkan undang-undang di Syria pada waktu itu, orang yang berumur maksudnya nak jadi presiden Syria kena berusia 40 tahun. Tetapi pada waktu itu Bashar al-Assad baru berumur 34 tahun. Jadi dia ubal undang-undang tu untuk fit in the situation, untuk Bashar al-Assad menggantikan ayahnya. Dan pada tahun 2005, aktivis Michael Kilo ni melancarkan deklarasi Damsyik dan menyatakan bahawa kerajaan Syria merupakan kerajaan authoritarian, totalitarian dan click-clack. Faham tak? Dia totalitarian yang bila ada undang-undang tu akan digubal untuk menyesuaikan dengan kehendak pihak pemerintah, dan menyeru kepada reformasi demokratik. Saya nak sambung, dan macam Cik Hajar cakap, yang pemimpinnya adalah Syiah. Dan kalau kita nak cakap, dan saya tak nak membahaskanlah bahawa Syiah ni adalah Syiah Islam ataupun tidak, sebab ia dah luar daripada pengetahuan saya. Tapi apa yang saya nak cakap adalah kebangkitan di Syria ini bermula apabila sangat menarik. Kebangkitan di Syria ini bermula apabila terdapat sekumpulan pelajar berumur 10 hingga 15 tahun telah menconteng di dinding sekolah ayat provokasi kepada pemimpinnya, iaitu menyatakan your turn next, doctor. Sebab sebenarnya Bashar al-Assad ni adalah seorang doktor, dan disebabkan kata-kata tu yang ditulis di dinding-dinding sekolah itu, maka ditangkapnya kanak-kanak dan remaja berumur 10 hingga 15 tahun ini, dan membunuh kanak-kanak yang berumur 10-15 tahun yang menulis di dinding sekolah yang tersebut, dan membunuh mereka. Dan apa yang terjadi adalah, apa yang terjadi di Syria ni bukan sahaja setakat Sunni Syiah, tapi pergolakan yang berlaku di Syria ni adalah satu pergolakan yang kompleks. Ia melibatkan bukan sahaja negara, rakyat di dalam itu adalah, tetapi dia melibatkan kuasa-kuasa, proksi-proksi antarabangsa juga. Dan kalau kita lihat pergolakan yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Syria bukan, kita kena faham bahawa pemimpin dia adalah pemimpin yang sangat-sangat zalim dan kuku besi. Dan apabila berlakunya pergolakan ini, sebenarnya di Syria Syiah itu adalah minoriti, yang majoritinya adalah Sunni. Dan disebabkan majoritinya adalah Sunni, maka pemimpin Bashar al-Assad ini telah membunuh rakyatnya yang tidak menyokong kepada pemerintahan dia dan tidak menyokong kepada apa yang dia cakap. Dan disebabkan itu, berjuta-juta rakyat Syria berlindung di negara lain dan berlindung menjadi pelarian di negara sendiri. Berapa tu adalah, saya nak cakap 6 juta rakyat Syria berlindung di negara lain, iaitu 3 juta di Turki, dan 2 juta pula scattered around Lebanon, Jordan,
Iraq dan Mesir. 6 juta yang lain selebihnya menjadi pelarian di negara sendiri. Dan di Malaysia sendiri 3,000 pelarian Syria. Jadi kalau kita tengok menyedihkan lah kan, apa yang berlaku di Syria. Macam kalau kita tengok seolah-olahnya Malaysia ni kan, Malaysia ni ada pembangunan di sana sini, kita ada sekolah, kita ada satu pemerintah. Sebenarnya kita patut bersyukur. Pemerintah walaupun apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, kalau kita tengok kes COVID kan, mungkin ada sedikit kekeliruan atau kecelaruan pemerintahan, tetapi kecelaruan pemerintahan di negara kita tidaklah sehebat ataupun tidaklah seteruk apa yang berlaku di Syria. Kerana di Syria sendiri, pemimpin mereka yang membunuh rakyat mereka sendiri. Kita dekat Malaysia ni kita tak ada. Kita Alhamdulillah kita tak pernah lagi dengar pemimpin kita pergi ambil pistol dan tembak rakyat dia sendiri tanpa apa-apa sebab yang munasabah. Betul tak? Jadi apa yang berlaku di Syria adalah merupakan satu kehancuran peradaban. Kita kalau tengok padang, ada pepatah Melayu menyatakan seperti padang jarak, padang terkukur. Itulah apa yang berlaku di Syria. Jadi sebenarnya apa kena-mengena Syria dengan korban kan? Semacam disebabkan korban, disebabkan rakyat Syria ni kiranya adalah pelarian, dan pelarian ni di bawah kategori fakir dan miskin.